Jangkitan penyakit melalui vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan topik pelajaran kita iaitu jangkitan penyakit melalui vektor. Apa itu vektor? Bagaimana penyakit berjangkit melalui vektor? Vektor ni adalah pembawa. Contoh macam haiwan, kan, daripada udara, daripada sentuhan dan sebagainya. Vektor ni adalah pembawa. Contoh lipas, lalat, nyamuk Aedes, tikus. Okay, itu antara vektor yang membawa patogen yang menyebabkan penyakit. Jangkitan penyakit melalui vektor. Sesetengah patogen menggunakan haiwan untuk memindahkannya daripada satu hos kepada hos yang baharu. Haiwan yang memindahkan patogen ini dikenali sebagai vektor. Vektor lipas, patogen Salmonella typhi. Vektor lalat, patogen Salmonella typhi. Vektor nyamuk Aedes, patogen adalah virus dengue. Vektor nyamuk Anopheles, patogen Plasmodium malaria. Vektor tikus, patogen Bacteria leptospira ataupun dikenali sebagai kencing tikus. Baiklah, kita boleh tengok di sini adalah contoh-contoh penyakit yang mana ada gejala, patogen, vektor dan cara jangkitan berlaku. Contoh penyakit malaria. Gejalanya adalah menggigil, demam dan berpeluh. Patogennya adalah Plasmodium malariae. Vektor adalah nyamuk Anopheles bertina. Cara jangkitan melalui gigitan nyamuk. Contoh lain adalah kolera, cirit-birit dan muntah. Patogennya adalah bakteria Vibrio cholera. Vektornya adalah lalat. Cara jangkitan melalui makanan dan air yang tercemar. Contoh lain adalah seperti denggi. Gejala sakit denggi ataupun gejala demam denggi adalah seperti sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Patogen adalah virus. Vektor yang membawa kuman ini adalah nyamuk Aedes. Cara jangkitan melalui gigitan nyamuk. Selain itu, Zika. Gejala adalah demam, ruam, sakit sendi dan konjungtivitis mata kemerahan. Patogen adalah virus, vektor juga nyamuk Aedes dan cara jangkitan melalui gigitan nyamuk. Contoh lain seperti leptospirosis. Gejala adalah demam, sakit kepala dan sakit otot. Patogen adalah bakteria leptospira yang mana vektornya adalah tikus. Cara jangkitan melalui tanah, makanan dan air yang tercemar. Baiklah, kita lihat bagaimana nyamuk ataupun dikenali sebagai vektor boleh membawa jangkitan penyakit tertentu seperti denggi dan malaria. Baiklah, yang pertama, nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Yang kedua, air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan. Manakala yang ketiga, nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Itulah yang menyebabkan virus boleh merebak ataupun orang lain boleh dijangkiti. Seterusnya, vektor lalat. Bagaimana lalat menyebabkan tersebarnya patogen dan menyebabkan penyakit. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Contoh, lalat menghinggap pada sampah dan kemudian menghinggap pula kepada makanan manusia. Okey, bila kita makan, lalat itu tadi memindahkan patogen kepada makanan. Oleh itu yang ketiga, patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar.
Seterusnya kita pergi kepada mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Ada 3 peringkat iaitu peringkat primer, peringkat sekunder dan peringkat tertier. Baiklah, bagaimana caranya untuk kita menghalang penyakit berjangkit ini? Yang pertama, peringkat primer. Apa yang perlu kita buat adalah meningkatkan tahap kesihatan. Seperti apa? Contohnya, meningkatkan kebersihan diri, tempat tinggal kita, keluarga kita, kediaman dan juga sistem sanitasi. Pastikan keadaan di sekeliling kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Selain itu, kita perlulah meningkatkan daya tahan badan, iaitu dengan cara pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak dan juga ibu mengandung. Selain itu, pengendali peremis makanan, jemaah haji dan pengembara juga turut dikehendaki mengambil vaksin. Ini kerana apa? Untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan. Contoh macam industri makanan, semua yang bekerja dalam perindustrian makanan perlulah mengambil suntikan. Suntikan ini adalah untuk mencegah daripada jangkitan penyakit terhadap makanan yang tercemar. Akhir sekali, untuk peringkat primer, pastikan kita membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Mengamalkan gaya hidup sihat, menghirup udara yang bersih dan makan makanan yang seimbang. Peringkat sekunder, caranya adalah dengan cara memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan juga pasif. Contoh macam sekarang adalah coronavirus, yang mana pengesanan kontak secara aktif dilaksanakan supaya dapat memutuskan rantaian jangkitan. Selain itu, memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Contoh situasi sekarang ini, apabila pengesanan kontak rapat telah dibuat, maka pesakit tadi akan diasingkan daripada ahli keluarga dan juga komuniti supaya untuk mengelakkan jangkitan yang lebih besar berlaku. Seterusnya, peringkat tertier, yang mana tujuannya adalah untuk mengawal populasi vektor. Contoh seperti kes denggi, yang mana apabila ada kes denggi di sesuatu tempat, pasukan kesihatan akan membuat semburan ataupun fogging untuk membasmi populasi nyamuk Aedes. Seterusnya, memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Yang ketiga, melakukan semburan untuk membunuh vektor. Yang seterusnya adalah menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha permis makanan yang kotor. Baiklah anak-anak, jika kita mengamalkan semua peringkat ini, maka kita akan dapat mengawal jangkitan ataupun kita akan dapat berjaga-jaga daripada sebarang penyakit yang dibawa oleh vektor-vektor ini. Nah, seperti yang kita tahu, makanan, contohnya seperti makanan yang tidak ditutup. Makanan yang tidak ditutup akan dihinggapi lalat. Apa yang kita tahu, vektor lalat ini dia pergi ke tempat-tempat yang kotor. Kakinya, kaki yang disinggap di sampah, di bangkai haiwan dan sebagainya, membawa patogen. Dan apabila dia hinggap kepada makanan kita ataupun minuman kita, kemungkinan dia telah membawa, lalat tadi telah membawa patogen. Dan apabila kita makan, itu yang makanan itu telah tercemar dan boleh menyebabkan kita sakit, jatuh sakit seperti contoh cirit berit dan sebagainya. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga kesihatan. Kena menjaga kebersihan diri, kebersihan tempat tinggal kita supaya penyakit ini dapat dielakkan.